Okay, ini tajuk yang last untuk liability ya. So video ni khas untuk tajuk sub liability iaitu liability bukan semasa. Sebelum tu 3 video yang sebelum tu ialah tentang liability semasa. Jadi video ni last video liability bukan semasa. So bukan semasa hari tu cikgu kata ialah lebih daripada liability atau hutang yang perlu dibayar, di mana tempoh dia adalah lebih daripada setahun, dan ada contoh nota belum bayar pinjaman, belum bayar jangka panjang, dan ada bond, debenture, sewa beli pajakan. So video ni ialah tentang bond, debenture, sewa beli dan pajakan. So kita mula dengan bond dan debenture dulu. Okay. So bond dan debenture, bila kita tengok buat soalan macam ni, kita sentiasa anggap diri kita ialah syarikat, so kita yang ada liability. So di sini bond dan debenture ini juga merupakan liability jangka panjang kepada syarikat, di mana dia adalah satu alat, satu instrumen pinjaman. Kalau satu syarikat dia perlukan wang, perlukan dana, dia tak perlu buat pinjaman. Dia boleh juga terbitkan bond. Okay, dia boleh terbitkan bond oleh syarikat. Syarikat yang biasa dibenarkan terbitkan bond dan jual kepada orang ramai biasa adalah syarikat yang telah kukuh kedudukan kewangan yang sangat baik, baru boleh jual bond. So kalau dia perlukan wang, dia tak perlu buat pinjaman, dia boleh terbit bond itu jual kepada orang ramai. Okay, jadi bila orang ramai beli bond itu, erti dia memberi pinjaman kepada syarikat itu. Okay, boleh diterbit oleh syarikat untuk mendapat pinjaman daripada orang awam. So syarikat yang menerbit bond ini perlu menjelaskan amount yang dipinjam dan bersama faedah yang dijanjikan pada masa yang ditetapkan. Okay, dia macam nota belum bayar lah. You pinjam daripada orang ramai and you give them a document, satu surat janji, berapakah bond orang ramai itu sudah beli, then you kena bayar faedah kepada mereka. So kalau saya ada wang, I can just buy bond from the company, then mereka akan bayar saya faedah lah, seperti saya simpan dalam bank. So for them, seolah-olah mereka meminjam daripada saya. Okay. So debenture pula ialah sejenis bond yang tak ada jaminan aset. Kalau banding bond dengan debenture, bond ini lebih risiko dia rendah. Kalau debenture risiko dia lebih tinggi kerana dia tak ada jaminan aset. Arti dia, kalau syarikat itu sudah bankrupt, kalau I beli bond daripada syarikat ABC. So kalau syarikat ABC bankrupt, saya tak ada hak merampas harta syarikat itu, kerana debenture tak ada jaminan aset, sedangkan bond ada. So ini risiko lebih rendah, ini risiko lebih tinggi lah. Okay. So boleh bond dan debenture ni boleh didebit pada nilai tara. Nilai tara dia mean the original price, ataupun kurang daripada nilai tara, discount. Kalau syarikat tu perlukan wang, so menggalakkan orang ramai beli bond dia boleh bagi diskaun. Okay? Ataupun kalau syarikat tu ramai yang minat beli bond daripada dia, permintaannya tinggi, jadi dia boleh jual harga yang lebih tinggi daripada original price. Jadi lebih tinggi daripada nilai tara, atau kita panggil dia premium. Okay? Premium. So syarikat terbitkan bond atau debenture. Kalau dia terbitkan bond atau debenture, ini adalah satu cara mereka mendapat pinjaman. So from there they get the money untuk company. So supaya anda lebih faham, cikgu bagi satu contoh soalan. Katakan ni syarikat Istana Berhad. Yang boleh jual bond ini mesti syarikat Berhad sahaja. Dia menerbitkan 1000 unit bond 8%. Ini macam nota belum bayar lah. Kalau ada ini menunjukkan faedah yang perlu dia bayar kepada orang yang beli bond dia. So siapa yang beli bond tu akan dapat faedah every year 8%. Okay? Jadi
syarikat Istana ni dia terbit 1000 unit bond 8% bernilai 1 unit RM100. So kita perlu rekod urus niaga ni dan andaikan kalau bond ini terbit pada nilai tara original price RM100 ataupun pada nilai diskaun 10% less, hanya jual RM90 seunit, ataupun pada harga lebih tinggi, harga premium RM110 seunit, is higher price. So macam mana nak catat? We look at number 1 first, terbit pada nilai tara. So bila I jual bond, the money comes in, so I debit bank. Okay, macam mana tapakan ni? Ialah 100 satu unit RM100 kan, I jual 1000, so 1000 darab 100 lah, I will get this 100,000. So lepas tu saya tapak wang. Macam mana I tapak wang ni? Kerana I terbit bond, so bond menjadi liability saya, I hutang orang ramai. So I tulis sana bond 8% ataupun bond belum bayar, either one, so 100,000. So you tulis merekod penerbitan bond. Then end of the year, nanti you kena bayar faedah lah. Okay, nanti akan tunjuk di sini ya, cikgu terangkan. So kita tengok situasi dua pula, kita jual pada harga diskaun RM90 seunit. So again, debit bank, tetapi kerana you jual diskaun hanya RM90, so seunit 90, so 1000 unit, so you get only 90,000. Okay, so debit bank 90,000. Then kerana you bagi diskaun tu rugi kan, rugi itu macam belanja, so you debit. Discount bond 10,000. So this the money you get because you debit the bond, you got liability. So kita pun record lah liability kita, buka account bond belum bayar 100,000. Tak kisah you jual harga original atau harga diskaun, liability ni mesti direkod pada harga original dia. Okay, mesti harga original. Okay, so merekod penerbitan bond dengan diskaun. Okay, dan situasi 3 pula, kita jual pada nilai premium, lebih tinggi 110 unit. So again, debit bank, now because you sell at a higher price, so you dapat 10,000. Okay, extra 10,000. Okay, so as I said, tak kisah you jual harga berapa, bond 8% atau bond belum bayar ni mesti direkod pada harga original. Okay, ada silap so mesti rekod pada harga original 100,000. Dan the extra money tu tak boleh masuk sini. Ini mesti harga original. Then the extra you sell higher price, 10,000 extra, itu direkod sebagai hasil. Di bawah buka account premium bond 10,000. Okay, ini account hasil kita. So merekod penerbitan bond dengan premium. Okay. Then tak kisah you jual original price ke, discount ke, premium, you have to pay because orang lain pinjam kepada anda and tanggungjawab anda untuk membayar faedah. So end of the year, you pun bayar faedah, belanja faedah bond 8,000. Macam mana kira? Kan you sudah jual 100,000 kan? So 8% times 100,000. So you get 8,000. Dan belanja faedah bond belum bayar 8,000. Okay. Kalau sudah bayar, you credit bank lah. Di sini anggap belum bayar. Jadi belum bayar. So inilah tentang bond. Okay, the next one. Liability bukan semasa juga. Satu contoh ialah skim sewa beli. Skim sewa beli seperti hire purchase, seperti you beli kenderaan. Okay. Skim ini membolehkan syarikat membeli aset dia, memperolehi aset dengan membayar secara ansuran.
You pay installment seperti yang kita beli rumah, beli kenderaan. So, tiap-tiap bulan kita bayar secara angsuran, installment, di mana angsuran ini adalah terdiri daripada kos aset itu, harga aset itu, campur dengan bersama faedah yang perlu kita bayar. So, angsurannya adalah terdiri daripada dua benda. Satu, you have to pay for the cost asset and also the faedah. Okay? Dalam beberapa tahun, can be 2 years, until 5 years, until 7 years. So, aset berkenaan, once you use the scheme sewa beli, aset berkenaan akan menjadi hak milik penjual. Okay? It's not yours. Sewa beli ni, bila you sign this sewa beli, demi kenderaan ni, actually bukan hak milik anda. Dia ada hak milik penjual. So if you didn't pay the installment, they can come to your house anytime, rampas balik kenderaan itu. Okay, so dia menjadi hak milik penjual sehingga the last installment you pay. So syarikat yang membeli aset dengan skim sewa beli ni akan mempunyai liability jangka panjang. If you sign for 5 years, so 5 years you owing the syarikat penjual. Jadi, supaya anda lebih faham, inilah contoh soalan dia. Katakan satu syarikat istana, dia membeli sebuah kenderaan, harga dia 80,000, dia guna skim sewa beli. Okay, so dia akan bayar sehingga 5 tahun dengan faedah dia ialah 4% setahun. Faedah ni dipanggil faedah sewa beli lah. So macam mana nak rekod? So you beli kenderaan kan, so you dapat the asset, so debit kenderaan 80,000, and you beli, you tak bayar. You sign for a contract, it's called hire purchase, sewa beli. So you credit sewa beli belum bayar 80,000. So macam nak tulis merekod pembelian aset dengan skim sewa beli. Then end of the year, okay, end of the year you kena bayar, tadi cikgu katakan you kena bayar kos dan faedah. So you pun bayar faedah. Faedah is 4% of 80,000. So 1 tahun ialah 3,200. Then you bayar faedah dan you kena bayar the pokok dia. Okay, the cost asset. Cost asset 80,000 and you pay dengan 5 tahun. So setahun you bayar 16,000. So the whole year you have to pay 19,200. Okay, ini merekod pembayaran angsuran sewa beli. Then di dalam kunci kira-kira end of the year, so yang sewa beli belum bayar kan, you hutang 80,000 kan, 80,000 you sudah bayar, the pokok dia, that cost asset 16,000. So you masih hutang lagi 64,000. So this one akan semakin kurang lah. Kalau tiap-tiap tahun you bayar 16,000 for 5 tahun. Okay, so inilah skim sewa beli. So ada lagi skim liability bukan semasa yang lain, iaitu skim pajakan atau sistem pajakan. So dia satu cara lain sikit daripada sewa beli. This also a way, satu cara syarikat boleh mendapat aset tanpa membayar wang yang besar. Kalau you guna sewa beli, tengok you have to pay the pokok. You have to pay the belanja. Every year 19,200 you have to pay. Tetapi yang pajakan ni dia lain, you tak perlu keluarkan wang yang besar macam sewa beli. Okay, dia satu skim yang lebih senang, tak membebankan. So syarikat boleh mendapat aset dengan membayar sewa saja secara berkala. Either you can pay every month atau every 3 months or every half the year or every year. Okay, bayar sewa dia biasa kita panggil pajakan. Okay, sewa secara berkala. Dan ini pun sewa, itu pun sewa. Jadi beza dia apa? Beza dia ialah yang pajakan dia memberi kita option untuk membeli aset itu pada akhir tempoh pajakan. So, you sewa saja, dia bukan hak milik you. Okay, jadi you just pay the sewa.
Okay, contoh aset yang boleh kita beli secara pajakan ialah kapal terbang, mesin fotostat, macam dekat koperasi, mesin fotostat macam pajakan, peralatan kilang, apartment. So you can save first, then after a few years, if you want to buy, tak option erti dia tak ada paksaan. You can choose to buy the apartment after a few years you sewa, ataupun you go melancong, then you go to airport there, you sewa kereta. Itu pun adalah actually pajakan. So, beza dia pajakan, dia adalah bayar sewa, you tak perlu bayar the cost asset. Okay, then lagi, dia pajakan ni memberi hak kepada penyewa menggunakan aset tu, dan pemilik aset masih pegang risiko ataupun whatever ganjaran ke atas aset yang berkenaan. Jadi, contoh dia sewa kereta. Kalau you sewa kereta tu, kalau sewa kereta tu rosak ke apa, you sewa for 1 week. So, kalau kereta tu rosak ke apa, bukan anda membaiki kereta tu. You bagi balik kepada penyewa, then they are the one will repair. Dia berlainan dengan skim sewa beli. Kalau sewa beli, kalau kereta rosak, anda yang kena baiki. So you see the difference. Yang ni dia tak perlu keluaran yang besar. Okay, so you just sewa anything, ganjaran ke risiko, penyewa yang akan tanggungjawab. Okay, so dia berbeza dengan skim sewa beli. Dan contoh soalannya supaya anda faham. So katakan ni syarikat Istana telah tanda tangani satu kontrak untuk pajakan satu mesin. Harga mesin tu RM50,000. Dan syarikat bersetuju membayar RM15,000 setahun untuk tempoh 5 tahun. So RM15,000 ini ialah kos pajakan. Belanja sewa. Okay. So ada dua cara merekod. Dia tadi kata ada option kan? Option. Either you just sewa or you can at the end buy as your asset. So kerana dia ada dua option, ada option ni, so ada dua cara kita merekod. First, kita tak ada niat nak buy, nak beli aset tu. Kita cuma nak sewa. Ini pajakan tu dianggap sebagai satu sewaan saja for long term. So, catatan beregu, ni kos pajakan. So, every year you bayar RM15,000. Debit belanja pajakan. Dan credit bank RM15,000. So, dia adalah sewaan jangka panjang. Every year you do like that. Okay. Then, ataupun, because dia ada option membeli kan. So, pajakan itu option yang kedua. Cara merekod kedua, pajakan tu dianggap sebagai pembelian aset tetap. So, you not only sewa, at the end, you want to buy it. Okay, so macam nak rekod yang ni dulu. Januari 1, you boleh rekod mesin itu sebagai aset anda. Kalau you sewa, tak boleh. Okay, you pun rekod mesin sebagai aset, you debit the mesin RM50,000, the harga kos, plus the cost pajakan. 1 tahun RM15,000, so 5 tahun RM25,000. Okay, so total cost mesin become RM75,000. Then, you tak bayar apa-apa kan? You sign for pajakan. So, you pun kredit lah liability pajakan RM75,000. So, mesin dengan cara ini rekod sebagai aset tetap di PKK, kunci kira-kira. Dan liability pajakan akan didebitkan bila belanja RM15,000 itu dibayar setiap tahun. Okay. Dan baki dia akan rekod sebagai liability bukan semasa di PKK. So, contoh dia end of the year, you pun bayarlah belanja tu, belanja sewa. So, sebelum tu you sudah kredit kan, the total RM75,000. So, RM75,000 every year, you debit, you bayar liability ni lah, every year RM15,000. Liability pajakan RM15,000, credit bank. Then, end of the year, you RM75,000 tapi you sudah bayar RM15,000. Dan RM60,000 ini you akan rekod sebagai liability bukan semasa di PKK.